Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Malaysia ni kerajaan apa? Kerajaan barisan ke? Kerajaan muafakat ke? Atau kerajaan perikatan? Nampaknya tak clear, tak jelas. What government do we have in Malaysia? Dan siapa jurucakap resmi atau jurucakap sebenar bagi semua parti? Ramai orang buat kenyataan. Macam-macam jenis orang, dari UMNO, dari PAS, dari Bersatu, semua mengeluarkan kenyataan. Kononnya official statement dari parti mereka. Tapi adakah mereka ni boleh dianggap sebagai official spokesman ataupun jurucakap resmi? Kita ada Syarif Samad dari UMNO, orang ni lah, orang itu. Termasuk juga orang macam Isham Jalil, Lokman Nur Adam, semua bercakap bagi pihak UMNO. Mengutuk Perdana Menteri, suruh Perdana Menteri buat ni, suruh Perdana Menteri buat tu. Macam dia orang ni berkuasa sangat dalam parti. PAS pun ramai yang buat kenyataan. Bersatu pun sama, ramai yang buat kenyataan. Kenyataan siapa yang boleh kita terima sebagai official? Dan kenyataan mereka ni bercanggah. Misalnya kita ambil PAS. Presiden kerap kata dia tak tahu menau tentang perjanjian di antara tiga parti itu. Setiausaha Agung pula kata dia yang draft perjanjian tu. Walaupun Presiden PAS tak tahu menau, tapi Setiausaha Agung yang draft perjanjian tersebut. Dan yang tanda tangan ni perjanjian tu ialah Parti Bersatu dan UMNO. Bersatu kata ada perjanjian. Muhyiddin sendiri confirm ada perjanjian. UMNO pula kata tak ada. No such agreement. Tidak wujud satu perjanjian. Jadi seorang kata ada perjanjian, seorang kata tak ada perjanjian, seorang kata saya yang draft perjanjian tapi saya tak sign. Dua orang saja sign. Very confusing. Nampak sangat yang PAS, Bersatu dan UMNO ni banyak buat kerja menipu rakyat, bohong rakyat, mengelirukan rakyat. Mainan apa ni? Drama ataupun wayang yang mereka main ni. Dan siapa punya kenyataan kita boleh terima sebagai official statement, kenyataan resmi? Everybody is making statement. Termasuk blogger lah, aktivis lah, orang yang tidak ada jawatan dalam parti pun semua buat statement. Jadi statement siapa yang kita boleh terima? Dan sebab apa ni? Pagi kata lain, tengah hari kata lain, petang kata lain, malam pula kata lain. Dalam satu hari ni 3-4 statement yang bercanggah oleh beberapa orang, ramai orang. Jadi nampaknya rakyat ni diperbodohkan oleh orang politik. Terutama sekali ni UMNO, PAS dan Bersatu. They are playing games. And they are lying. Dia orang bohong, dia tipu. Dan akhirnya rakyat tak tahu what is going on. On the surface, cerita lain. Behind the scene, cerita lain. Which is the truth. Nampaknya ada 10 jenis truth. Dan 10 jenis truth ni bercanggah. Orang ni kata ni, orang tu kata tu, orang tu kata yes, orang tu kata no, orang ni kata maybe. Dan nampak sangat yang UMNO ni tidak terima PAS dan Bersatu sebagai rakan dalam kerajaan. UMNO menganggap PAS dan Bersatu sebagai musuh. So why are they still in the government? Sebab apa UMNO, PAS dan Bersatu masih di dalam kerajaan, masih bentuk kerajaan, apabila mereka benci sama sendiri? UMNO benci dengan Bersatu dan juga UMNO tidak terima PAS oleh kerana PAS tak mau kutuk Bersatu. Kalau PAS nak berkawan dengan UMNO, maka PAS kena kutuk Bersatu. Kalau PAS tak mau kutuk Bersatu, maka PAS ni tak boleh berkawan dengan UMNO. You can only be my friend if you go and condemn my enemy. If you don't condemn my enemy, then you are not my friend.
Jadi ini sikap UMNO dan PAS tak mau pula buat kerja kutuk bersatu. Dan oleh kerana tu, UMNO tak akan terima PAS dan juga bersatu sebagai rakan di dalam pilihan raya akan datang. Dan UMNO nak parlimen dibubarkan serta-merta supaya pilihan raya tergempar, PRU 15 tergempar, boleh diadakan bulan depan atau habis lewat bulan September. Dan mereka nak bertanding solo sebagai Barisan Nasional, bukan sebagai muafakat ataupun perikatan. Dan UMNO tidak anggap kerajaan yang ada sebagai kerajaan mereka. This is not our government. Ini government campuran. Oleh kerana ini bukan my government, bukan kerajaan saya, tapi kerajaan campuran, maka UMNO tak restui kerajaan ini, tak terima kerajaan ini. Tapi, walaupun UMNO tak restui kerajaan, tak terima kerajaan, UMNO masih duduk dalam kerajaan. Very confusing. Jadi kita tak tahu yang sebenarnya game apa dia orang main ni. Drama apa ni. Dan apa sebenar yang berlaku di belakang tabir, behind the scene, what is going on. Yang saya tahu, mereka nak gugurkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Ini rancangan mereka. Mereka kata Ismail Sabri ialah poster boy untuk pilihan raya. Tapi, sebaliknya mereka kata poster boy tidak menjamin yang Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri. Selepas PRU 15, ambil contoh Johor, kata UMNO. Poster boy untuk pilihan raya negeri Johor lain, dan selepas pilihan raya negeri Johor yang dilantik jadi Menteri Besar Johor, orang lain. Not the same person. Jadi, sekira kita bagi Ismail Sabri jadi poster boy, tidak semestinya dia akan menjadi Perdana Menteri. Dan akan bergantung kepada banyak perkara. Nombor satu, jumlah kerusi. Nombor dua, Duli Yang Maha Mulia Agung perkenan atau tidak. Kalau tidak perkenan, maka orang lain dan bukan Ismail Sabri yang akan jadi Perdana Menteri baru selepas PRU 15. Tapi untuk pilihan raya, dia namakan Ismail Sabri sebagai poster boy. Dengan tidak ada jaminan, poster boy akan jadi Perdana Menteri baru atau akan terus jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya. Very confusing. Berpusing sini, berpusing situ. Everything is very hazy. Everything is not clear. Jadi, rakyat ni dipermainkan. The rakyat is being played by UMNO, PAS dan juga Bersatu. Dan rakyat yang sebenar doesn't know what's going on, what's happening. Dan statement siapa yang sepatut rakyat terima sebagai statement resmi, kenyataan resmi. Sebab ketiga-tiga parti ni, mereka ni kenyataan mereka bercanggah. Dan PAS pun misalan. Presiden PAS, Tok Guru Abdul Hadi tak tahu menahu tentang perjanjian. Perjanjian yang ditandatangani di antara UMNO dan Bersatu. Setiausaha Agung PAS pula berkata dia yang draft. So yang draft perjanjian tu Setiausaha Agung PAS, tapi Presiden PAS tak tahu menahu. Tapi PAS tak tanda tangani perjanjian tu, ditandatangani hanya di antara UMNO dan Bersatu. Dan UMNO pula menafi. UMNO kata no such thing, tidak ada perjanjian. Bersatu pula kata ada. Memang ada perjanjian. Dan di dalam perjanjian tu mereka dijanji macam-macam. Satu daripadanya ialah timbalan Perdana Menteri, tapi banyak lagi yang dijanji yang semua belum ditunaikan lagi. UMNO kata tidak ada perjanjian, no such thing. Dan Bersatu tidak dijanji untuk jawatan timbalan Perdana Menteri. A lot of nonsense. Macam-macam benda karut yang timbul. Dan akhirnya, kerajaan tak tahu what is really going on. The game they are playing, the drama which they are playing. Di antara tiga parti ni. UMNO, PAS dan Bersatu. Dan nampak sangat tiga parti ni, mereka mempermainkan rakyat, menipu rakyat dan
bohong kepada rakyat. Akhirnya rakyat ni diperdaya dan rakyat yang sebenarnya tidak tahu what is going on. Dan kalau sekira mengikut kehendak UMNO, parlimen dibubarkan supaya pilihan raya tergempar boleh diadakan, parti mana yang akan bertanding, siapa yang akan jadi Perdana Menteri, dan adakah kita akan lihat Barisan Nasional, Muafakat Nasional dan Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan satu gabungan yang keempat, Parti Bebas akan bertanding. Ringkas cerita, tidak akan ada satu parti yang akan menang majoriti di dalam pilihan raya akan datang. No one is going to win 112 seats, 112 kerusi untuk bentuk kerajaan. Semua akan menang minority, nobody menang majority. Dan untuk bentuk kerajaan, semua musuh-musuh ini, parti ini yang kutuk parti itu yang kutuk parti ini, akhirnya mereka kena come back to the negotiating table dan bentuk satu kerajaan baru. Kerajaan baru di antara parti-parti yang bermusuh. Bermaknanya selepas pilihan raya akan datang ni, pilihan raya yang ke-15, masih tidak stabil, masih the government will still not be stable. Oleh kerana there is nobody who has the majority. Everybody, enemies must talk to enemies to form the government. Itu realitinya. Dan ini yang orang politik tak mau bagi tahu. Mustahil UMNO bentuk kerajaan ataupun PAS bentuk kerajaan ataupun Bersatu bentuk kerajaan ataupun Pejuanglah nak bentuk kerajaan tanpa mereka berpakat dengan musuh mereka untuk nak bentuk kerajaan. Which means apa yang akan berlaku selepas pilihan raya tergempar ini, pilihan raya yang ke-15, tak beza dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini. Instability berterusan untuk lagi beberapa tahun dan kemungkinan besar selepas pilihan raya yang ke-15 ni, kerajaan yang akan dibentuk tak tahan pun 5 tahun. Takut-takut setahun akan jatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera.